الله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi, sahabat-sahabat ahli jawatan kuasa, sahabat-sahabat muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita berkumpul pada pagi ini berjamaah subuh. Mudah-mudahan istiqamah dalam keadaan seperti ini, bahkan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan dikasihi Allah, tahniah pada hari ini. Mungkin ramai di atas jalan raya yang nak balik kampung, dah lama tak menjenguk ayah dan ibu. Mudah-mudahan perjalanan kita pada hari ini dan sahabat-sahabat yang lain diberikan kemudahan dan diberikan keselamatan di atas jalan raya dan di mana-mana sahaja, insya-Allah. Tuan-tuan dikasihi Allah, pada hari ini 4 Rabiul Awal, banyak nikmat yang kita dapat. Imam dapat nikmat anak baru. Anak nombor berapa, Mam? Nombor 3. Ada 5 kota lagi, kan? Bukan kota bini, kota anak. Jadi tuan-tuan kasih Allah, kalau dapat bayi, kita yang datang menziarah atau melihat bayi tersebut, ada doa dia yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi doa apa dia? Allahumma apa tu? Barakallahu laka. Jangan barakallahu lakuma. Ni ngantin, kan? Dia barakallahu laka fil mauhub. Kalau mauhub anak lelaki, mauhubah anak perempuan. Mauhub maksudnya wahab. Wahab ni maknanya pengurnia. Mauhub benda yang dikurniakan itu, di atas kurniaan Allah. Mauhubah anak perempuan, mauhub anak lelaki. Barakallahu laka fil mauhub. Puan lagi, Mam? Perempuan. Laki. Perempuan. Fil mauhubah laka. Gitu. Jadi dapat kita ganjaran pahala mendoakan orang-orang yang mendapat anak ni. Begitu juga dapat cucu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dikasihi Allah, menyambung hal-hal yang kita sebutkan pada hari semalam. Sebelum tu saya nak menjawab, banyak sangat yang tanya. Saya jawab sekali arung lah. Tapi sekadarnya lah menjawabnya. Bila umrah nak mula, kan? Ni memang hot betul. Tapi saya tak boleh jawab secara ni. Abang masuk YouTube ni. Kan? Jadinya package dibuka dah. Dibuka dah. Tetapi dengan zero deposit lah. Nama sahaja. Sebab masa akan datang kita tak tahu macam mana. Berapa ribu, yang pasti lebih kurang 10,000 untuk 2 orang satu bilik, sebab Saudi tak benarkan lebih daripada 2 orang sebilik. Jadi package tu 2 orang. Jadi itu, ambillah kesempatan ini walaupun mahal, tuan-tuan. Carilah mana-mana travel yang boleh bawa tuan-tuan, sebab masa akan datang tak tahu. Allah dah berikan kesempatan sekejap ni. Bukan kerajaan bagi ni, kita Allah bagi. Allah bagi. Allah bagi kesempatan sekejap. Usahalah siapa yang ada duit untuk pergi. Jangan sampai kemampuan kita dah ada, tapi oleh kerana kelalaian kita, tangguh lagi kerana mahal atau sebagainya, maka kita tak dapat pergi lagi. Masa akan datang tak tahu. Kecuali Sinovac, kan, kena kuarantin 7 hari. Yang lain selamat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan kasih Allah, tak apa. Beberapa hadis Nabi SAW tentang amalan-amalan jahat, amalan-amalan yang khusus yang boleh menghilangkan ganjaran pahala. Kita sambung semalam. Yang lepas kita dah sebutkan tentang syirik kepada Allah. Lakukan perkara syirik, la habita amaluhum. Hapus segala amalan-amalan. Yang kedua, kita dah sebut juga yang lepas, taraka salatal asr. Kata hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan solat asar dengan sengaja, maka
terhapuslah segala amalannya. Dan kata ulama, bukan setakat al-haqqa ba'dal ulama, sebahagian ulama mengatakan baqiyas salawat, semua sembahyang yang 5 tu, yang lain juga begitu, fi zalik, sama macam tu juga, hapus segala amalan-amalan. Kemudian kita dah sebut juga berbagai-bagai hadis yang lain tentang hasad dan sebagainya. Dan hari yang keempat ini disebutkan, jarang berlaku dah sekarang ni, tapi mungkin ada lagi lah. Ityanul arrafin, mendatangi apa tu? Penilik nasib. Arrafin, dia tahu benda semua. Di sebalik alam lain pun dia tahu. Akan datang pun dia tahu. Benda akan datang ni gaib, tak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tahu. Penilik nasib. Dan siapa yang menggunakan khidmatnya, menilik nasibnya, maka kata Nabi SAW, lam tuqbalu lahu salatan 40 lailah. 40 malam tidak diterima. 40 malam yang dulu ke, 40 malam yang akan datang ke, wallahu alam. Tetapi 40 malam tu kira banyak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Imam Muslim. Jadi kalaulah dulu pernah, sekarang memang taklah ada datang. Tak ada, semua datang hebat-hebat je, tempat-tempat yang hebat-hebat, taufik, kan, hidayah, kedai makan lah. Tapi tuan-tuan kasih Allah, apa ni, mendatangi arrafin ataupun tukang telik ni, tukang telik itu muslim ke tak muslim ke, tukang telik nasib ini akan menghapuskan amalan, tak menghapuskan khusus amalan sembahyang, kata Rasulullah. Yang lain mungkin wallahu alam, tapi kalau sembahyang dah hapus, menunjukkan amalan yang lain juga adalah terhapus. Wallahu alam. 40 hari atau 40 malam disebutkan pada hadis ini. Jadi jangan datang. Kalau dulu pernah datang, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian kita dah sebut pada yang lalu, iaitulah tentang menzalimi orang lain. Itu semalam kita sebut. Menzalimi orang lain dengan badannya, dammuhu, dengan hartanya, maluhu, dan irduhu, ataupun dengan menjatuhkan maruahnya yang kita sebutkan semalam. Seterusnya, satu lagi hadis Nabi SAW, riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW sebut, man amsaka kalban, siapa yang memegang anjing, tak kira anjing peliharaan ke apa ke, siapa yang memegang anjing, fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qirat, akan berkurang pahala ganjaran amalannya satu hari satu qirat. Qirat ni kalau dalam hadis jenazah tu satu macam gunung Uhud besarnya, satu gunung, satu qirat. Maka dah dikumpul-kumpul amalan solehnya sebelum ini, tetapi memegang anjing dengan sengaja, tanpa keuzuran, tanpa apa-apa hal, saja pegang, maka akan berkurang, tak hilang, kurang, yang kus ni kurang, amalan kulla yaumin, setiap hari sikit kurang, min amalihi, daripada amalannya, qirat, illa kalba ghanami, kecuali anjing untuk dibuat apa ni, ghanam atau tu dia buat apa, dia buat bukan buruan untuk tanaman kemudian hars, tanaman juga, said, perburuan, ada yang kita gunakan lah, anjing-anjing yang begitu boleh lah, nak bagi dia makan dan sebagainya tu untuk tujuan-tujuan itu disebut oleh Rasulullah muttafaqun alaih. Jadi tuan-tuan kasih Allah, kecuali anjing tu accident ke kan, kita nak selamatkan dia tu, tak ada masyru', itu dibenarkan, betul basuh lah, tetapi sesaja datang pergi kat kedai anjing silat, kita pun husap, akan mengurangkan. Itu hadis muttafaqun alaih. Walaupun berbagai pandangan-pandangan ulama selepas itu, tapi ini hadis kita amalkan dulu secara zahir, yang Rasulullah larang. Kucing usap lah, tak boleh tahan usap janggut Pak Bilal, panjang usap, kan. Untung lah bini dia ada janggut, bini kita tak ada janggut. Kita tak boleh. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, itulah antara hadis yang Rasulullah sebut sendiri, mengurangkan ganjaran
ganjaran pahala. Jadi itulah, cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan kita doakan semua yang berjalan pada pagi ini nak bermusafir, menjenguk ayah dan ibu, tetap jaga SOP, kita jaga kita, insya-Allah. Jangan terlampau gairah dan terlampau nak berpeluk-pelukkan, dah boleh ni, kan. Jadi mudah-mudahan diberkati semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.